Juga orang kafir tak dapat daripada pesaka daripada yang si mati itu Islam. Kafir ni kafir mana? Selagi nama kafir Yahudi ke Nasrani ke, kalau ada salah seorang kerabat dia yang masuk Islam, itu yang Islam ni mati, semua kerabat dia yang kafir tak dapat pesaka. Begitu juga misalnya seorang kafir ni mati, adik-beradik dia lain semua masuk Islam, yang dia ni tak masuk Islam, masih kafir lagi, mati, maka yang Islam tak dapat pesaka. Pasal apa? Pasal ikhtilafuddin, berbeza agama. Beza agama, pesaka tak dapat. Satu kalau memang beza agama, yang ni Muhammad Qadariyah, yang ni Wahabi, yang ni Syiah, tak dapat pesaka, tak dapat iman. Pasal akidah lain, dia tak sama teori, tak sama lain, tak masuk lain. Sikit dia usik-usik dalam bab macam tu. Kalau ikut selesai dah tu, dia sebut tiga golongan yang tak akan dapat akta pesaka sama sekali. Itulah hamba, untuk orang bunuh daripada muwaris, dan kafir kepada muslim daripada kafir. Okey. Ya. Ada soal? Baik, kalau tak ada, selesai dah bab tu. Nak masuk bab lain pula. Kata dia, bab lain ni maksudnya pembicaraan lain pula, tapi masih dalam bab tertib asal ataupun dobit asas dalam bab-bab pesaka. Pertama, kata dia macam ni, dan yang terlebih hampir asobahnya itu anak laki-laki, kemudian anak-anaknya, kemudian bapanya, bagi bapanya, kemudian saudara syakik, saudara syakik atau saudara tinggal dulu ni, saudara syakik, adik-beradik ibu sebapa atau sebapa, saudara syakik, saudara sebapa, saudara syakik, saudara sebapa, atau sepatutnya ada atau. Kemudian saudara syakik, kemudian saudara sebapa, kemudian anak saudara syakik, kemudian kemudian anak saudara sebapa, kemudian mamak syakik bapanya, kemudian mamak bapa dengan bapanya, kemudian anak mamak syakik bapanya, kemudian anak mamak syakik sebapanya, maka anak mamak sebapanya, maka jika ketiadaan segala asbab itu, maka Tuhan yang memerdekakan dia. Okey. Yang ni dia sebut tartib asbab. Jadi tartib asbab ni nak ingat pasal apa? Pasal kita dah belajar lepas ada istilah bab pusaka ni, orang yang ambil harta dengan asbab. Ada yang ambil harta dalam fardu. Dalam fardu ni maksudnya kadaran dia tu dah ditetap syarat dengan pecahan tertentu. Ada 1/2, 1/4, 1/3, 1/6. Lepas tu ada yang 2/3, ada 1/4, 1/2. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kalau ada kadaran pecahan-pecahan tertentu ni, yang ni dipanggil orang yang ambil harta pusaka dengan fardu. Okay. Dan ada orang ambil pusaka ni dalam bab peraih ni, dia ambil pusaka bukan dengan istilahnya fardu, maksudnya bukan dengan pecahan tertentu, tapi dia ambil pusaka dengan apa yang lebih dia ambil. Setelah yang fardu dia ambil, kalau katalah pecahan, orang ni 1/4, dia ni bukan fardu, tapi apa yang lebih dia punya. Orang yang ambil lebih setelah diberi kepada orang yang ambil dengan angka-angka fardu ni 1/4, 1/2, 1/8, orang ni umumnya bahasa dipanggil asbah. Orang ni ambil harta dengan jalan asbah. Bila asbah, dia ada waris asbah. Dan waris asbah ni kebiasaannya waris lelaki. Dan bila sebut asbah pun maksudnya asbah binafsih. Maksudnya ialah asbah dalam bab lelaki. Misal ada asbah dalam bab perempuan. Ada bab asbah adik-adik lelaki dan perempuan. Tu
ngaji beraid, ada bab-bab, dia kena ingat dobit semua tu. Jadi kita nak bicara ni asobah mana ni? Asobah dalam bab waris lelaki. Asobah kita nak bicara ni adalah asobah dalam bab waris lelaki. Nak tengok siapa tertib paling power dalam apa masalah faraid, yang kalau ada orang di hadapan, maka orang yang di belakang daripada tertib ni tak dapat. Jadi nak faham tak mana tu? Tak kata orang yang asobah. Asobah ni kena faham, asobah ni adalah asobah dalam bab keturunan. Dan asobah ni nak faham buat apa? Pasal dia adalah orang yang akan mengambil harta dan menghabisi harta jika mengikut tertib, jika atau setelah harta yang ditinggal oleh si mati, harta yang ditinggalkan oleh si mati itu diambil oleh ahli fardu. Ahli fardu ambil, berapa yang tinggal, harta adalah dipanggil pewaris asobah yang kita nak bicara. Dan asobah apa ni memang asobah lelaki saja. Ada pun asobah dengan perempuan, asobah dengan adik-adik lelaki dan perempuan. Itu nama bab asobah lain. Itu cerita panjang ni. InsyaAllah kita jumpa. Ni nak asobah. Asobah bab lelaki saja. Umum asobah macam ni dipanggil asobah binafsih. Ada asobah li ghairi. Ada asobah ma'al ghair. Ma'al ghair bil ghair. Bil ghairi. Asobah bil ghair, asobah ma'al ghair. Yani asobah binafsih. Asobah dengan diri ni. Maksudnya diri sendiri dah dapat habuan asobah. Nah waris ni waris lelaki. Bab ni bab lelaki saja. Jadi bila bab lelaki, kita kena ingat tertib lah siapa dia daripada kalangan lelaki ni yang dapat pusaka. Faham bab ni juga nanti, faham bab ayat yang kita dah belajar. Apa dia? Siapa lebih aula untuk jadi imam, siapa lebih aula untuk memandikan mayat. Dia di atas tertib asobah. Dia atas tertib asobah dalam bab lelaki. Baik, jadi orang paling hampir si mayat ni, kalau tengok power besar sekali adalah anak. Dan anak ni kita sebut tadi, kiki dia ada kata kunci dia ni, semua lelaki. Tak, perempuan tak masuk bab ni. Pasal perempuan ambil harta pusaka asobah, nama asobah lain. Yang ni asobah bab lelaki saja. Jadi paling power ialah anak lelaki. Okey, siap, dia ambil asobah. Kemudian anak-anaknya. Apa anaknya? Maksudnya cucunya daripada anak lelaki. Cucu lelaki daripada anak lelaki. Lupa boleh kuat. Maksudnya tak ada anak, bawa pergi cucu. Jadi kalau kita tengok dalam bab yang ada kita dah sentuh sikit itu, kalau berhimpun lelaki semua, ada perempuan semua, yang dapat adalah anak lelaki, anak perempuan. Itu power kuat. Jadi yang paling besar anak lelaki lah. Kalau cucu perempuan, cucu lelaki sekalipun, daripada anak perempuan tak dapat pusaka. Ada bab tertib lupa lepas. Cuma bab tu kalau tak ingat betul-betul pun tak faham. Macam mana pun nak ambil faham hak ni, hak mana. Bab dia lelaki, anak kalau ada, cucu tak dapat. Cucu adalah nombor 2 ikut ranking dapat pusaka. Betul kalau dah cucu tak ada, tak cicit. Kalau bahasa mudah je ni, cicit tak ada, macam mana nak ada cucu tak ada, macam mana nak ambil cicit. Itu tuan. Jadi saya tengoklah cicit tengok perak-perak ke bawah tu kan. Pasal bila ada anak, cucu cicit tak payah tengok tak apa. Siapa? Tak maulah anak-anak lelaki. Maka bila ada anak lelaki, dia asobah kuat. Bila ada anak, tak payah tengoklah cucu. Bila ada anak dah tak ada, tinggal cucu lelaki pada lelaki. Ada cucu lelaki pada lelaki, tak payah tengok cicit lelaki daripada cucu lelaki. Pasal apa? Pasal tertib siapa yang duduk dekat dengan mayat, dia lebih utama untuk dapat pusaka dalam bab orang lelaki. Bab orang lelaki punya peraturan. Baik, jadi bapa terhadap anak, kemudian anak bagi anak, kemudian bapa. Kemudian bapa, lepas tu bapa bagi bapa. Kalau ikut dia tinggal. Kemudian bapa bagi bapa. Sepatutnya macam ni. Kemudian bapa, kemudian bapa bagi bapa. Betul. Datuk. Nah, datuk pun datuk mana? Datuk belah pak. Saya ajar stagline lah. Ini siapa? Si mati punya bapa. Ini siapa? Si mati punya bapa punya bapa. Kalau si mati punya mak punya bapa, itu cara dapatnya. Siapa? Saya dia bukan waris. Kalau si mati punya bapa,
punya bapa. Oh tu banyak kuat. Si mati punya bapa punya mak. Tak, dia termasuk dalam bab asabah. Si mati punya mak punya bapa juga tak dapat. Si mati punya bapa punya mak punya bapa punya tu pun tak dapat. Pasal apa tu? Nisbah kita dah bicara ni, siapa waris kuat? Jadi kalau tak apa ingat balik lama lepas kita bicara siapa waris daripada yang nama datuk, bapa ataupun seterusnya ke atas kalau ada yang dia akan dapat pusaka ataupun tidak. Okey. Siap. Jadi anak lagi anak, kemudian lepas tu bapa, kemudian bapa bagi bapa. Sepatutnya ada bapa tu dulu. Kemudian bapa ada, jadi kena tanda tu bapa, lepas tu bapa-bapa, kemudian bapa bagi bapa. Bawa betul banyak. Setertib dia anak, lepas tu cucu, cicit biokrat tu, kias dalam pun dah sebut tadi. Lepas tu benda besar dia bapa. Lepas tu siapa pula? Bapa bagi bapa, datuk. Siap. Jadi kalau anak dipanggil pewaris bab usul, bapa datuk atau dipanggil pewaris furu'. Kemudian saudara syakik. Saudara syakik, istilah saudara maksudnya adik-beradik. Syakik sibuk sebapa. Lepas tu tengok tepi je. Tadi bawah anak cucu, atas bapa dan datuk. Lepas tu tertib ketiga adalah yang jauh sikit. Dia bukan usul, bukan anak cucu, bukan mak pak. Lagi siapa? Kelirin pula, tepi, kiri kanan. Siapa? Adik-beradik. Dan adik-beradik ni disebut dengan bahasa syakik. Kita jumpa dah syakik. Apa makna syakik? Ibu sebapa. Jadi selepas daripada martabat datuk adalah adik-beradik, lelaki bagi si mati yang seibu sebapa. Itu disebut syakik tu. Lepas tu kemudian saudara sebapa, adik-beradik sebapa saja. Adik-beradik sebapa saja. Pasal adik-beradik sebapa, adik-beradik sebapa termasuk dalam saudara yang asabah. Pasal dia melalui lelaki. Kalau adik-beradik seibu, itu tak masuk dalam bab asabah. Dia istilahnya dipanggil zabil arham. Adik-beradik seibu, bawah pada tu tidak sebut tu. Adik-beradik seibu adik. Macam mana pun nak sebut asabah ni. Jadi asabah adik-beradik seibu sebapa dan adik-beradik sebapa. Adik-beradik seibu, dia bukan asabah. Pasal apa? Pasal asabah tu dia tak masuk. Dari si pesaka dia pesaka, tapi asabah tu dia tak masuk. Tadi kau ada syarat sebut lagi adik-beradik seibu. Pasal adik-beradik seibu dia melalui ibu, dia tak dapat pesaka dengan jalan asabah. Jadi dia pesaka apa? Dia jangan fardu. Okey, siap. Lagi anak saudara syakik, anak menakan daripada adik-beradik lelaki. Jadi syakik itu adik-beradik seibu sebapa. Anak menakan lelaki daripada adik-beradik seibu sebapa. Kemudian lepas tu anak saudara sebapa. Maksudnya anak saudara daripada adik-beradik lelaki sebapa. Kemudian anaknya. Kemudian mamak syakik. Kemudian baru dah habis tepi adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa, ataupun tengok ke bawah ada anak menakan lelaki daripada adik-beradik lelaki yang seibu sebapa, ataupun anak menakan lelaki daripada adik-beradik lelaki yang sebapa. Kalau kita biasa dengar bab nasab ni tak susah lah. Tak biasa dengar je ni. Berpino kepala tu faham tu. Iya, saya sebut tu pasal saya belajar dah. Saya sebelum saya ngajar ni, saya belajar dulu. Dan saya dah rasa perit dia belajar perai ni. Dia susahnya perai ni antaranya 4 kira, antara susahnya buat ni. Bapak, adik-adik bapak, adik sebut bapak. Berpino tu saya rasa berpino. Saya pino awal pada tu tuan. Cuba tu lah bersungguh punya pasal. Dah ni tak ada berpino lah, senyum, nyongeng. Masalah perai. Pasal apa? Kita telah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Okey, siap. Yang lain tu sama lah. Itu pembayar masuk kan. Dah berakit-rakit ke hulu untuk berenang-renang ke tepian. Kita dah bersakit-sakit dulu, mampu senang-senang kemudian. Kita dah susah payah dulu mengaji. Pening-pening kepala mengaji perai.
Muntah berapa kali je tu. Istilah muntah tu saya susah lah. Allah susah. Tapi dah susah dulu, lari je. Lari je. Saya buat perayaan ni, sambil-sambil nak pasal berak, boleh jawab. Ui, jawab itu. Saya nak menunjukkan kata, kita dah bersusah dulu. Betul lah, saya sebut tu serius saya tu. Walaupun bukanlah nak menunjukkan ilmu tu hina apa tak. Tapi nak kata, benda tu, gomoi suruh. Saya dulu lah. Lepas tu saya ngaji dulu pun dulu. Ada ustaz-ustaz kita dulu ngaji masjid. Dia kena baca kitab. Dia baca lah. Masuk buat perayaan, kata tuan-tuan minta maaf saya tak boleh baca buat ni. Saya tak pandai. Saya pening. Dia tak faham. Saya tak boleh baca ni. Saya baca saya mengapu je kata. Saya tak pandai tu. Baca luruh itu boleh tapi tak payahlah. Nanti tanya tuan-tuan tanya pula, saya pun tak apa nak faham. Saya langkah buat perayaan, dia terus masuk buat nikah. Tak apa ngaji masuk bab wasiat. Bab wasiat tak apa. Ada tak susah mana. Tapi bab kira-kira dia tak boleh pergi. Tapi dia amanah. Tak boleh, dia tak boleh. Orang dulu macam tu. Saya sebut tu pasal saya dulu masa tu memang duk ngaji-ngaji masjid surau pula kan. Ngajar masjid surau ni pun bukan semua tu guru hebat-hebat pun kan. Tapi boleh ngajar gitulah. Tapi bila sampai bab ni, tinggallah. Jadi tuan-tuan saya tak boleh baca. Jadi maaf lah. Saya kena baca langkah. Melangkah ni. Saya tidak, saya gomoi. Awal kitab, akhir kitab gomoi. Dulu ngaji pun gomoi. Orang ngajar pun gomoi tu tuan-tuan tak faham, tuan-tuan jumpa saya. Itu bukan hak saya. Okay. Satu saya lajak tuan-tuan pening ke. Mujurlah pening, faham lah dulu. Kata benda tu memang ada susahnya. Dan saya pun kalau saya sebut dia kata gini lagi. Kalau tuan-tuan ni terus ada akal, dah boleh memikir, dah biasa kenal bab keturunan itu pun kata apa pino mata. Kalau anak-anak yang kurang cerdik pada tuan-tuan lah, kalau hantar pondok agak pandai lah nak ngaji beraya. Jawab situ sudah lah. Satu nak ajar, pergi anak pergi pondok ni cerdik. Kalau tuan-tuan pun tak apa nak faham, budak-budak yang duk buat esok tu kan boleh jadi alim ulama. Tentu lah. Saya nak tunjuk kata bukan senang benda tu. Saya kalau kena tempat-tempat ngajar memang saya sebut tu. Lagi besar masjid, lagi besar saya sebut. Siapa? Kadang-kadang ada anak hantar anak dia. Tapi dia nak hantar anak hak pondok mana? Dah tak boleh bela dah tu. Dia tak hantarlah cerdik-cerdik. Yang tuan-tuan nak hantar MRSM, dapat panggil MRSM ke apalah sekolah-sekolah pilihan kan. Tahfiz sains dia hantar pondok dia tu. Budak-budak tahfiz sains tu bodoh pada dia 10 kali. Dia silap 40 kali, 100 kali bodoh pada dia. Maksudnya apa? Dia budak cerdik, tuan-tuan letak tempat cerdik tempat yang penting. Pondok. Pondok ni sepatutnya orang ngaji ni orang cerdik. Bukan ngaji orang bodoh-bodoh. Satu yang mana hak bodoh-bodoh, balik bodoh saja. Siapa? Dia mengaji bila dia tak boleh pergi. Dia bukan tak pandai langsung, tapi tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Dia tak boleh ajar. Pasal baca pula kita semua Arab. Jawi baca Arab. Tapi asal dia Arab semua. Ngaji Arab semua. Okey, siap. Satu kita sebut dengan bahasa tu, lepas tu dia sebut syakik-syakik semua bahasa-bahasa Arab tu. Lagipun hari tu kita dah pernah jumpa. Satu saya laju aja. Baik. Kemudian anak mamak sebapak. Baik, pak belakang sebelah bapak itu mamak syakik. Yang jadi anak mamak mana tadi? Angkah. Saudara sebapa. Siap anak syakik. Kemudian mamak tu. Kemudian mamak syakik bapanya. Maksudnya pak menakan sebelah bapak yang seribu sebapak dengan bapak. Lepas tu kemudian mamak sebapak dengan bapanya. Pak menakan sebelah bapak yang sebapak dengan bapak masing-masing. Kemudian anak mamak syakik. Anak mamak syakik bapanya. Siapa ni? Bahasa kita sepupu lelaki daripada pak menakan sebelah bapak yang seribu sebapak dengan bapak. Saya faham saya sebut apa tu, saya bukan mampu lagi. Kemudian anak mamak sebapak, apa? Sepupu lelaki daripada
Pak menekan sebelah bapa yang sebapa dengan bapa. Siap. Habis. Selesai. Waris pun dekat tu je lah dia. Bab ni tuan-tuan, sama dalam bab pusaka, sama dalam bab sembahyang mayat, sama dalam bab mandi mayat, sama dalam bab begitu kan wali, sama. Jadi kalau kita belajar bab nikah, nak kenal wali siapa? Cuma anak tak masuk tak jadi wali kan. Tapi tertib lain sama. Bapa, betul? Datuk, betul? Adik-adik si ibu sebapa, betul? Adik-adik sebapa, betul? Anak lah, anak daripada adik-adik, anak nekar dia wali macam mana pun nak sebut. Tartib itu dia ada lah yang gugur daripada peraih tu, tapi dari segi nak tengok siapa utama dan siapa dekat, dari segi tartib tu ada sama. Macam mana pun dia ada juga yang gugur daripada bab peraih yang tak boleh jadi wali. Macam mana pun saya sebut tadi sampai adik-adik si ibu sebapa, adik-beradik seibu sebapa, lepas tu adik-beradik yang sebapa, habis. Lepas tu siapa pula? Lepas tu pak menakan. Pak menakan daripada sebelah bapa yang seibu sebapa, ataupun pak menakan sebelah bapa yang sebapa. Lepas tu siapa pula? Sepupu. Sepupu daripada pak menakan sebelah bapa yang seibu sebapa, lepas tu pupu daripada pak menakan sebelah bapa yang sebapa. Itu tartib wali. Cuma anak menakan tak ada lah, pasal ke bawah. Cucu tak ada lah, anak tak boleh jadi wali, cucu lah. Yang ke bawah tak jadi wali. Wali dia akan ke atas, tapi dari segi nak tertib dia akan gugur yang ke bawah dia. Yang atas tetap ikut tertib wali, sama. Saya nak tunjukkan ada benda sama ni. Kalau kita biasa belajar, biasa faham, boleh ikut, boleh follow. Kalau tak boleh, memang macam ni, blur. Bak mayat blur, lagi bak pusaka blur, tu bak wali pun blur. Saja pun blur punya orang putih sikit. Okey, selesai. Tantu dulu. Kalau ada soalan boleh. Nak sebut tertib tu. Satu benda macam ni kan, kalau ngaji pun, cuma kita ni ngaji passion baca je. Dengar je lah. Kalau ikut kaedah macam mana? Kalau belajar sekolah, tulis satu-satu jadual. Kita tulis tukut dia cekap sikit kan. Dia main dengar je, bukan semua orang ada kemahiran mendengar. Amal pula, waktu pula maghrib, macam mana? Dah makan nasi pula tu. Tak ambil berat lah tu. Buku tu, kitab tak ada lah tu. Buku nota lagi jauh. Memang tak boleh apa lah. Tak boleh apa, ilmu tu tak boleh. Itu kalau pondok pun memang, kalau saya kata kalau anak tuan-tuan nak jawab, saya tak ajar masjid ni. Saya kalau saya tunjuk kat whiteboard kat bawah hitam ke apa pun, bukan manfaat. Saya apa? Bukan semua orang nak bawa, nak dengar elok saya nak ajar. Kalau memang nak buat kursus betul, saya boleh lain dengan tuan. Dari segi nak ajar sampai pandai. Tapi dah kita punya format ni baca kitab je. Saya baca je lah. Bukan tak boleh ajar macam tu, boleh. Cuma itulah macam tu lah, kita punya format pun macam tu lah. Tapi kalau nak pandai betul-betul serius, buat cara serius. Kita pun dengar saya nak sebut. Saya dulu mula-mula ngaji bab peraih ni pun bukan menghadap dengan guru dengan bapa hitam, buat apa tak, dengar gitu. Dengar pergi masjid pergi surau kan, dengar benda dia ajar tak faham langsung, tak faham. Dengar dia kira senang. Bila kita menghadap betul, tak jadi ni, tekan 2 kali dengar tak faham, mula naik angin dia. Saya tak boleh hari tu. Saya naik angin, tu ngamuk cari tu, pergi dapat. Tu saya kata saya dah biasa berpinuh kepala belajar apa ni. Dan memang kalau kita belajar hadis, Rasulullah pernah isyarat. Hari tu lagi kita belajar awal kitab ni saya sebut dah lah. Apa dia? Ilmu peraih ni ialah ilmu yang mula-mula sekali diangkat kepada umat Nabi SAW. Siapa? Tak ramai orang lagi belajar. Lepas tu tak ramai orang nak faham pun susah sikit. Lepas tu apa? Kalau dari segi amalan, antara amalan yang orang paling besar tinggal dalam bab amalan dunia ni ialah bab pusaka. Sehingga orang ngaji pun kadang tak amal bab pusaka. Dia tak agih betul-betul macam mana hidup ikut kaedah dalam pusaka. Itu kita sebut individu. Kerajaan lagi tak ada peduli yang bab pusaka.
Jadi itu yang kata betul Rasulullah kata tu awal-awal ilmu dia angkat betul. Macam mana awal-awal amalan? Awal amalan yang diangkat ialah bab solat. Kalau tanda-tanda kiamat pun benda besarnya apa? Bab ilmu. Dan ilmu pun banyak-banyak ilmu apa angkat dulu? Ilmu pusaka dulu. Betul ilmu taranum orang boleh. Apa Quran orang boleh. Apa lagi? Nahu orang boleh kan? Surah boleh. Tapi bab pusaka lari. Saya boleh kan? Dia bukan bab senang. Baik, selesai. Maka jika ketiadaan segala asobah itu, kalau katalah orang ni mati, saya tengok semua tak ada anak, tak ada apa, tak ada, maka Tuhan yang memerdekakan dia. Tengok dia ni, adakah dia ni orang merdeka ke hamba ke dulu? Kalau dia orang merdeka juga, maksudnya tak ada siapa waris dia, duit dia gimana? Itu mana? Semua itu mana? Satu kalau ikut dari kaedah negara Islam dengan sistem Baitul Mal Islam, mana-mana individu yang mati tanpa ada pewaris, harta dia akan diambil alih semuanya kepada perbendaharaan kerajaan Islam. Tentu Bonsio Honda dulu sikit kita disuruh Bonsio Honda. Ada ke Bonsio punya anak? Bonsio tak ada anak tau. Anak angkat dia. Lani pun apa nama lah tau dia punya anak angkat tu. Dia bubur. Anak angkat orang mati kan? Tu kalau ikut waris dia tak ada tau. Bagi mampu tu. Oh, macam tu ceritanya. Jadi nak saya nak cerita apa tak nak tahu waris. Kalau ikut bila mati macam mana? Oh, dah ada tu. Tapi lah sistem Malaysia ni sistem bingung, masih hidup dapat lagi lah kan. Kalau tu orang kapil tu, patutnya pembendaharaan negara tu, patutnya milik kerajaan tu. Oh tu, jadilah aset kerajaan. Itu sebab kerajaan kaya. Jadi mana-mana yang milik individu pun boleh dapat pada kerajaan dengan sebab tak ada pewaris ni. Malaysia tu balik. Mana milik-milik kerajaan, habis di individu kan. Semua milik orang individu. Plus pun cuma kerana tak individu dalam bentuk syarikat, konsesi lah apa dan sebagainya. Dia ambil persen ambil. Patutnya dia yang broker besarnya. Barulah ada duit. Ini dah hutang banyak. Untuk bantuan banjir ni kena satu negara berapa kau? Bagi apa? Selimut pun minta bantuan daripada rakyat untuk bagi. Mana? Beri mana nak bagi kepada duit sangat? Setahun dah tu. Ni banjir ni. Ada saya tengok tuan-tuan ada tempat masa banjir ni selalunya sekolah kan. Ada sekolah tu 4 tingkat kan. Tuan-tuan. Dia orang duduk tingkat 4, 3 tingkat dah tenggelam. Tu pun tengok air macam laut tu. Lalu masya-Allah kata, ish. Nak naik helikopter pun tempat tak boleh pergi, angin kuat. Satu kawasan tu dia duduk kat masjid lah. Duduk kat masjid tingkat 2. Dia tak ada kampung. Habis lah. Tu nyatu je tempat yang boleh selamat. Dia telefon tak dulu. Helikopter pun tak boleh pergi, angin kuat. Bot memang tak boleh pergi. Arus dekat. Tak ada lagi balik sport macam tu je. Gerun dengan saya tak boleh tengok banjir. Saya naik perlu komang orang tengok. Lemah pun kan. Lemah pun kan kata. Tak tengok 2 minit terbalik pun lagi jalan terus. Ui. Lani pula media sosial ni cepat. WhatsApp je apa je. Kalau dia tu banyak mati. Hak terkambus tu pun. Anak saya pergi anak saya dia Peru tu. Yang mana ada dapur. Pendatang tidak kan. Rojak itu je. Tak pergi lah. Masya-Allah. Tak nak masuk. Sikitlah cerita tu. Saya cerita ni. Asal cerita kita tak ada waris ni. Patutnya hak milik kerajaan. Tambah pula mati. Subhanallah, mati. Maksudnya itulah waris yang ada. Harta banyak ni, bilion. Mana dapat? Pembendaharaan negara. Tu. Patutnya Baitul Mal punya untuk kita lah kalau ikut orang awam lah pakai nanti. Pasal harta tu digunakan nanti, dia memang istilahnya Baitul Mal. Betul duit tu buat apa? Dia untuk masalah muslimin, untuk kegunaan orang Islam. Harta tu balik manfaat kepada orang Islam. Tapi benda hak tu
Kita kalau Malaysia, harta tu yang sepatutnya balik pada perbendaharaan negara dalam Baitul Mal, tak diberi kuasa tu pada Baitul Mal untuk ambil alih. Jangan duit beku sampai boleh